Assalamualaikum. Hai semua. Hello, hello. Panjang sikit intro. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kes kita pada kali ini tentang seorang wanita Jepun yang cuba untuk kejar cita-cita dia, kejar impian dia macam tu kan. Tapi sayangnya, dia dipedaya dan juga dibunuh oleh manusia yang tak bertanggungjawab. Kesian kan? So, dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah ni tentang seorang wanita yang bernama Yurika Masuno atau lebih dikenali dengan nama panggilan Yuri. Jadi Yuri ni dilahirkan pada tahun 1991 di bandar Takarazuka di daerah Hyogo, Jepun. Okey, katanya Yurika ni dia bersekolah di sekolah elit dan dia masuk ke universiti di Tokyo. Jadi Yuri digambarkan sebagai seorang wanita yang baik, peramah dan orang-orang sekelilingnya juga suka dengan Yuri ni tau. Yuri sendiri dia suka sangat dengan muzik macam biola, muzik klasik dan juga orkestra. Tapi sebenarnya Yuri dia berasal daripada keluarga yang kaya raya. Dia boleh kata kaya raya lah sebab ayah dia tu adalah CEO tau. Jadi ayah dia ni adalah Hiroyuki Masuno, iaitu seorang programmer dan juga komposer daripada Jepun. Ayah dia boleh kata seorang yang terkenal tau. Sebab ayah dia ni merupakan komposer yang design soundtrack video game. Ya, dia kan programmer dan sekaligus merangkap komposer. So, kerja dia adalah buat soundtrack untuk video game. So, Hiroyuki ni dia bekerja di syarikat Gamecool sejak tahun 1985 lagi. Lepas tu, dia ada bekerja dekat beberapa buah syarikat yang lain. Sampailah dia berjaya menjadi CEO. Tapi walaupun ayah dia ni kerja sebagai programmer, yelah orang yang berjaya kan. Tapi Yuri dia tak nak ikut langkah ayah dia. Dia tak nak jadi programmer dan dia sebenarnya ada cita-cita dia sendiri. Ya, ada impian yang dia nak capai. Pada masa tu, dia bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari sebab katanya pekerjaan tu akan bawa dia pergi ke seluruh negara. Dah tu, bolehlah dia belajar cara dan juga budaya asing. Dia memang minat dalam ke arah situ tau. So, memang itu pun impian dia. Dia nak keluar negara dan belajar banyak bahasa. So, pada masa tu, dia fikir dia nak belajar di luar negara. Ambil kos bahasa English ke apa kan. Dan yelah buatlah sesuatu dekat luar negara sana, luar daripada Jepun. So, pada masa tu, Yuri join satu organisasi. Katanya organisasi tu non-profit tau, non-profit organisasi. Dan namanya adalah AIE SEC. So, sebenarnya, organisasi ini menumpukan pada anak muda untuk mereka tingkatkan lagi potensi kepimpinan dalam diri masing-masing. Jadi, organisasi ni sendiri berasal daripada Belanda. Base-nya tu dekat Belanda sanalah. Cuma, mereka sendiri ada 126 cawangan dekat seluruh dunia. Katanya organisasi ni adalah salah satu organisasi yang terbesar di dunia. Jadi pada masa tu, Yurika tadi pun plan lah. Dia nak buat internship, nak buat latihan industri dekat luar negara sana. Dan daripada pertolongan organisasi ni yang ada dekat Jepun, kontak dengan yang ada dekat Romania sana, akhirnya dia berjaya juga dapat tempat untuk buat internship ke negara Romania. Jadi masa intern nanti, Yuri akan ditugaskan untuk mengajar bahasa Jepun di sebuah sekolah di Romania. So, happy lah dia masa tu kan. Ya kan memang itu yang dia nak. Keluar negara, belajar budaya ataupun masyarakat orang, lepas tu belajar bahasa orang macam tu kan. Ya memang jejakkan kaki ke negara asing ni adalah apa yang dia impikan selama ni. Jadi masa tu, dia dengan beberapa lagi peserta yang terpilih akan ke Romania sana. Tapi, beberapa minggu sebelum berangkat, peserta lain yang sepatutnya pergi dengan dia tu undurkan diri tau. Jadi masa tu dia fikir-fikir dia nak sangat pergi. So nak tak nak terpaksa juga. Dia pergi seorang-seorang. Dia pergi seorang diri ke Romania sana. Jadi, pada 15 Ogos 2012, seperti yang dirancang lah, Yuri berangkat daripada Jepun ke Romania. So, masa tu, dia naik kapal terbang daripada Narita, Tokyo ke Bukares yang ada di Romania. Cuma, perjalanan ni sangat panjang tau. Jadi, dia akan transit di Vienna dulu. Vienna yang ada di Austria kan. Dah tu, lepas transit dekat Vienna tadi, barulah dia akan teruskan perjalanan ke Bukares. Sebenarnya, sampai je dekat Bukares tu, belum betul-betul sampai dekat destinasi sebenar dia tau. Jadi, masa dia transit di Vienna tu, Yuri sempat update dekat Twitter dia. Dia tulis, latihan industri di luar negara adalah kesempatan yang bagus. Saya rasa ini yang terbaik. Tapi,
apa yang dirancang tak semuanya menjadi. Sebab penerbangan dia daripada Vienna ke Bukarest sana terpaksa delay tau. Delay pula ke waktu malam. Maksudnya sekarang ni dia akan sampai dekat Bukarest sana pada lewat malam. So sebab syarikat penerbangan sendiri yang delay, jadi dia sendiri pun tak boleh nak buat apa lah kan. Nak ambil tindakan apa je, terpaksalah ikut. Jadi masa tu dia ambil lah penerbangan ke Bukarest pada lewat malam. Sampai je dekat lapangan terbang Henry Coanda di Bukarest sana, suasana kat lapangan terbang tu agak lenggang juga. Ya masa tu dah lewat malam kan. Pula tu lapangan terbang ni ada kat pinggir bandar Bukarest. Bukannya betul-betul dekat tengah bandar ke apa tau. So ikutkan rancangan asal, Yurika akan dijemput oleh pelatih lain daripada organisasi yang sama tau. Jadi si pelatih ni akan tunggu dia dekat lapangan terbang sana, dan pelatih tadi akan bawa Yuri ni pergi ke bandar Krova, iaitu tempat yang mana dia akan mengajar nanti. Bila dah sampai tadi, dia dapat tahu yang kereta api terakhir untuk ke bandar Krova dah lepas dah. Bas pun dah tak ada. Semua kenderaan awam dah tak beroperasi pada masa tu. Sepatutnya daripada lapangan terbang Bukarest tu, dia akan naik kereta api untuk ke Craiova. Jarak Bukarest ke Craiova tu pula lebih kurang dalam 250 km. Lebih kurang dalam 4 jam perjalanan macam tu lah. So dekat Craiova tu lah Yuri akan tinggal dan mengajar nanti. Jadi masa tu dia dah tak ada pilihan lain dah. Dia terpaksa juga stay dekat airport tu, tunggu sampai pagi esok. Barulah ambil train ataupun bas ke apa kan untuk ke Craiova sana. Okey, beberapa orang pekerja dekat airport situ ada bagi keterangan yang kata mereka ada nampak seorang wanita Asia yang jalan mundar-mandir dekat airport tu. Yelah, sekejap jalan ikut sini, jalan ikut situ kan. Jadi diorang nampak lah ada kelibat wanita Asia ni. Tapi last sekali, diorang pun dah tak nampak dah kelibat wanita Asia tu. Esoknya tu, pihak sekolah yang sepatutnya terima kedatangan Yuri ni telefon kepada pihak agensi ataupun pihak organisasi itulah kan. Dan diorang pun bagi tahu pada pihak organisasi tu kata Yuri tak datang pun dekat sekolah mereka. Tapi pihak agensi pun tak tahu juga ke mana Yuri pergi pada masa tu. Yuri sendiri pun tak ada kontak pihak agensi ataupun pihak sekolah untuk maklumkan yang kata dia tu dah sampai. Yelah, nak kontak macam mana kan, dah sampai situ pun dah lewat malam. Pula tu dia kan ada kat tempat baru, nak kena cari talian handphone lagi, talian telefon kan, beli SIM ke apa ke. Jadi mungkin sebab itulah Yuri tak ada bagi kabar berita pada pihak sekolah dan juga pihak agensi yang kata dia dah sampai. Okey, pada hari Jumaat 17 Ogos 2012, 2 hari lepas Yuri ni menghilang, pihak polis jumpa ada satu mayat dekat dalam hutan yang beberapa kilometer je daripada lapangan terbang. So dia orang jumpa mayat tu dalam keadaan tertutup dengan daun, dan pada badan mayat tu pula ada banyak sangat kesan luka tau. Lukanya tu seolah-olah macam dia dipukul dengan objek yang tumpul. Jadi sebab itulah mangsa ni mengalami pendarahan yang banyak. Jadi dekat mayat tu juga ada satu beg ni tau, beg pakaian. Dan pakaian-pakaian yang sepatutnya ada dekat dalam beg tu habis bersepah keluar. Seolah-olah ada seseorang yang dah geledah beg tu. Jadi mayat tadi dihantar ke hospital dan disahkan bahawa mayat tu adalah Yuri. Masa dekat hospital tu, diorang buat bedah siasat, dan menurut laporan bedah siasat ni, Yuri dibantai dengan kejam. Dah tu dia diperkosa dan akhirnya dia dibunuh dengan objek yang tumpul. Kesan kecederaan daripada tubuh Yuri ni jelas menunjukkan yang ada tanda perlawanan yang berlaku. Tapi iyalah, badan Yuri ni kan kecil je kalau nak comparekan dengan badan seorang lelaki Romania kan. So setakat ni je pihak polis syak yang badan si pelaku ni lebih besar daripada badan Yuri. Okey, dalam masa yang sama juga pihak polis perasan telefon bimbit Yuri tak ada dekat tempat kejadian. Kemungkinan si pelaku dah curi dah telefon mangsa. Sebab pada masa tu pun barang-barang berharga yang lain tak ada juga. Maksudnya dekat sini, lepas si pelaku ni buat jahat dengan Yuri, maksudnya dia perkosa Yuri, lepas tu dia bunuh Yuri dan dia pergi rompak semua barang-barang berharga milik Yuri. Jadi sebab itulah pakaian Yuri tadi bersepah keluar daripada beg. Jadi pada masa tu, lepas berita kematian gadis Jepun di Romania tersebar, masyarakat Romania terus kecoh. Ia masing-masing gesa pihak kerajaan ni untuk ambil tindakan yang cepat. Cepat-cepat cari si pelaku dan cepat-cepat settlekan hal ni kan. Terutama sekali ahli-ahli politik lah. Lagilah tak duduk diam. Sebab yelah, ini melibatkan dua buah negara tau. Bukan jenayah dalaman lagi dah. Dah jadi jenayah antarabangsa kan. Of course lah, kes-kes yang macam gini kemungkinan besar akan jejaskan negara diorang. Yelah, pelancong pun mungkin dah takut dah nak ke sana. Kalau saya memang saya akan takut lah nak ke sana.
So pada masa tu, mereka gesa pihak polis untuk buat siasatan dan juga tangkap si pelaku ni secepat mungkin. Dalam masa yang sama juga, ada seorang pemandu teksi datang ke balai polis tau. Lepas tu, dia buat laporan polis. Katanya, dia kenal dengan gadis Jepun yang dah meninggal tu. Jadi, si pemandu teksi tadi pun cerita. Kata, pada hari Rabu yang lepas, dia ada terima 2 orang penumpang tau daripada lapangan terbang tu lah. Masa tu dah lewat malam sangat dah. Jadi, salah seorang penumpang tu adalah seorang wanita Asia. Nampak macam wanita Jepun macam tu. Dan salah seorang lagi, lelaki tempatan. Dah tu dia cakap lagi, yang si lelaki tu minta dia untuk hantar mereka ke satu tempat. Lebih kurang dalam 5 minit perjalanan macam tu lah. Dah sampai dekat satu jalan yang gelap penuh dengan hutan, pemandu teksi tadi berhenti dekat sebuah stesen bas. Tempat tu memang agak terpencil tau. Kawasan situ pun penuh, dikelilingi dengan hutan je. Tapi si pemandu teksi tadi tak fikir pelik lah, sebab lelaki dan wanita Jepun yang diorang bawa masa tu elok je bersembang. Ia nampak macam diorang mesra, macam dah lama kenal macam tu lah. So tak adalah timbul syak wasangka apa-apa kan. Orang kata tak ada apa yang mencurigakan pun masa tu. Jadi masa penumpang dia tadi minta dia turunkan dekat stesen bas, pemandu teksi tu pun turun juga tau. Dia angkat beg dekat bonet belakang. Lepas tu dia terus pergi daripada situ. So untuk sahkan laporan daripada pemandu teksi tadi, pihak polis tadi pun pergilah cek CCTV yang ada dekat sekitar lapangan terbang tu lah. Pada masa tu pihak polis nampak Yurika ada mundar-mandir dekat sekitar lapangan terbang tu, seolah-olah macam dia sendiri, tak ada hala tuju macam tu kan. Tapi lepas ada seorang lelaki datang mendekati dia. Lepas tu diorang nampak macam borak-borak kejap, dan tak lama lepas tu mereka berdua tinggalkan lapangan terbang tu sama-sama. So setakat ni je, polis dah ada video suspek. Dah tahu dah orang yang berkemungkinan besar adalah suspek. Dan pihak polis juga tahu yang telefon milik Yurika hilang. Kemungkinan besar juga si suspek ni yang simpan. Jadi masa tu, diorang ni hubungi organisasi yang handle internship ni, minta nombor telefon Yurika, dan daripada situlah mereka kesan dekat mana keberadaan telefon Yurika kali terakhir. Jadi lepas dah kesan tadi, mereka dapat tahu kali terakhir telefon Yuri dikesan aktif adalah di Bandar Rayola. Dan lepas tu, telefon tadi terus dinyaktifkan, dimatikan. Jadi pada masa tu, pihak polis ni giat mencari si suspek ni. Diorang fokus untuk cari lelaki yang ada dekat dalam CCTV tu. Tak lama pun sebenarnya pencarian dibuat tau. Sebab 2 hari lepas mereka jumpa mayat Yuri pada 19 Ogos 2012, jadi pada masa tu mereka berjaya tangkap seorang lelaki tempatan yang bernama Nikolai Vlad. Nikolai pada masa tu berumur 26 tahun dan dia ada sejarah jenayah yang cukup panjang tau. Tapi pelik, dia tak pernah didakwa dengan semua jenayah yang dia lakukan. Sebab alasannya kekurangan bukti. Pelik kan, jenayahnya banyak tapi kurang bukti. Sebenarnya agak pelik juga lidah saya nak sebut Nikolai macam tu kan. Sebab kawan saya dia ada buat satu kajian ni tau. Kajiannya tentang E. coli. E. coli tu macam bakteria lah yang ada dalam kumbahan sana. So E. coli, Nikolai. Kau ni bakteria ni. Okey, sambung. Okey, masa kena tangkap tu, tak ada perlawanan langsung daripada Nikolai ni tau. Bila disoal siasat, Nicole mengaku yang dia kenal dengan Yurika. Dia ngaku yang dia ada tolong Yurika pada masa tu, tapi dia tak mengaku yang kata dia adalah pembunuh Yuri. Lepas tu Nikolai tadi pun ceritalah pada hari kejadian tu dia ada dekat lapangan terbang, dan masa tu dia perasan yang ada seorang wanita Asia yang sangat cantik mundar-mandir dekat dalam airport sana kan. Jalan ke hulu ke hilir macam tak ada arah tuju macam tu lah. Jadi dia pun tegurlah wanita tu, dan macam yang kita tahulah wanita yang dimasukkan tu adalah Yurika. So, dari situlah dia mula kenalkan diri dia. Katanya dia adalah seorang pemandu pelancong. So, dia tawarkan diri untuk hantar Yuri ke lokasi yang Yuri nak pergi tau. Masa tu, Yuri nak bagi sejumlah wang. Kononnya macam sebagai upah macam gitulah kan. Tapi Nikolai cakap yang dia tolak duit tu. Konon dia nak tolong Yuri tu ikhlas. Jadi, tak payahlah bagi duit semua kan. Masa tu pun pihak polis dah macam pelik tau. Ia kan nak hantar Yuri daripada lapangan terbang tu ke Craiova sana, ambil masa 4 jam tau.
tau, bukannya dekat. Dah tu dia cakap dia kenalkan diri sebagai pemandu pelancong, tapi boleh pula dia nak tolong free macam gitu je kan. Krik-krik dah dekat situ. Cuma sampai sini pun dia masih lagi menafikan yang kata dia dah melakukan sesuatu yang buruk pada Yuri. So pada masa tu pihak polis dapatkan waran geledah untuk geledah rumah Nikolai ni. Kadang-kadang saya baca Nicole sebab yelah macam panggilan manja macam tu kan, Nicole. Panggilan yang nama panjangnya Nikolai, Nikolai Vlad gitu kan. Jadi dekat rumah Nikolai tadi, dia orang jumpa banyak sangat barang-barang milik Yuri tau. Bukan handphone je, tapi ada juga kamera, ada laptop dan juga ada wang tunai milik Yuri. Dalam masa yang sama pun ujian DNA dibuat. Kan pihak polis dah ada sampel DNA orang asing dekat badan Yuri tadi kan. So bila dipadankan dengan DNA Nikolai, 100% match. Dah tak boleh nak lari lagi dah. Bukti paling kukuh pun dah jumpa kan. So pada masa tu Mahkamah Agung Negara ambil alih kes ni, sebab kes ni dah dikategorikan sebagai kes yang berprofil tinggi. Ialah melibatkan dua buah negara kan. Dan yang paling penting, ayah Yuri ni kan bukan orang biasa-biasa. Orangnya boleh dikira agak ada nama juga, agak terkenal. Lepas dah disiasat, masa itulah pihak polis dapat tahu rupa-rupanya Nikolai Vlad ni adalah salah seorang ahli geng brutal. Aktiviti geng ni biasanya mereka akan target pelancong asing. Dah tu dia orang akan menyamar sebagai pemandu teksi dekat lapangan terbang sana kan. Dan mereka akan jerat mangsa-mangsa dia. Tujuan utamanya adalah merompak lah. Okey, Nikolai ni juga dah tak asing lagi dah dengan jenayah yang macam gini tau. Sebab sebelum-sebelum ni pun dah banyak sangat jenayah yang serupa yang dia buat. Katanya dia mula buat jenayah ni semua daripada 2 tahun lepas. Dan biasanya dia akan buat kerja-kerja jahat dia ni dekat sekitar bandar Bukares dan juga Balutesti. Okey, sejarah kejahatan dia. Pada bulan Februari 2011, dia pergi merompak dan cuba memperkosa seorang wanita muda. Pada bulan Mac 2012, dia pergi serang dan juga rompak seorang nenek yang berusia 85 tahun. Nasib baiklah kata nenek tu selamat. Beberapa minggu lepas tu, dia pergi merompak dan juga bunuh seorang nenek berusia 86 tahun. 2 minggu sebelum pembunuhan Yurika ni, dia pergi rompak dan juga bunuh seorang nenek yang berumur 74 tahun. So jelaslah dekat sini, memang sejarah mangsa-mangsa dia ni, Nicole akan aim orang perempuan yang lemah, yang tak ada tenaga, yang kalau dia serang je, orang tu tentu akan jadi mangsa dia. Okey, masa Nikolai dalam tahanan tu, pihak polis minta dia untuk buat penilaian psikologi tau. Dan pakar mengesahkan yang Nikolai faham dan sedar dengan semua kejahatan yang dia buat. Jadi sebenarnya dekat dalam mahkamah tu macam biasalah kan, pihak pembelaan ada buat rayuan. Konon katanya macam Nikolai ni tak waras lah, tak sedar dengan apa yang dia buat macam tu. So bila dah ada laporan tadi yang kata dia 100% sedar dengan apa yang dia buat, so dia dah tak boleh nak menafikan lah. Dia dah tak boleh nak kata dia tak waras, dia tak sedar ke apa kan. Dan sebab itulah juga dia berjaya didakwa. Masa pembicaraan tu juga, Nikolai mengaku yang dia dah bunuh Yuri. Dah tu dia cerita, masa dia dalam teksi dengan Yuri tu, dia ada bagi tahu pemandu teksi untuk pergi ke jalan yang salah. Itu bukan jalan yang sepatutnya diambil untuk hantar Yuri ke Craiova. Dah tu dia minta pemandu teksi tadi berhenti dekat satu stesen bas macam tu, dekat tepi jalan kan. Dan katanya masa tu dia ajak Yuri untuk berjalan beberapa meter. Dah tu bila Nikolai tadi pasti dah tak ada orang dah masa tu, time tu lah dia terus serang Yuri. Lepas dah serang tadi, dia perkosa Yuri dan dia bantai Yuri sampai meninggal dunia. Lepas Yuri dah meninggal tu, barulah dia buka beg pakaian Yuri dan ambil semua barang-barang berharga milik Yuri. Mesti ada yang terfikir, kenapa Yuri nak berjalan dengan dia dekat dalam, yelah kawasan situ kan macam agak pedalaman. Tak ada orang sangat kan. Saya ada terbaca sebenarnya dia tipu si Yuri ni tau. Dia cakap yang dia kena berjalan dulu dalam beberapa meter macam gitu, barulah akan sampai dekat lebuh raya. So dekat lebuh raya nanti barulah dia akan ambil kenderaan lain pula. Ya sama ada dia nak tumpang orang ke apa macam tu lah. Mungkin sebab tu lah Yuri macam yelah confident lah nak follow dia ni. Okey, dalam masa yang sama juga, Nikolai tadi mengaku bersalah atas kesalahan yang menyebabkan kematian beberapa wanita warga emas, yang mana mangsa-mangsa sebelum ni lah. Jadi Nikolai Vlad tadi dijatuhi hukuman penjara selama 208 tahun atas semua jenayah yang dilakukan. Boleh kata penjara seumur hidup lah kan. Sebenarnya ada pakar undang-undang Romania bagi pendapat. Dia bagi pendapat tentang kes ni lah. Katanya Nikolai akan dijatuhkan hukuman mati kalau Romania tak mangsuhkan
hukuman mati tu pada tahun 1990. Jadi selain daripada penjara seumur hidup, Nicole juga wajib bayar 600,000 euro kepada mak dan juga ayah Eureka. Dan dia wajib bayar 72,000 euro sebagai ganti rugi kepada mangsa-mangsa lain. So, kes pembunuhan Eureka Marsano ni bukan kecoh dekat Romania je tau. Tapi negara-negara sekitar pun tahu juga kes ni. Jadi pada masa tu, ramai yang berpendapat pihak polis ni lambat sangat menangani kes-kes Nikolai. Sebenarnya mangsa pertama Nikolai ada buat laporan polis tau. Katanya dia diserang dan juga dirompak. Tapi pihak polis ambil kes ni macam acuh tak acuh je. Katanya macam itulah. Dan dekat Romania sana, memang tingkah laku polis begitu dah jadi terbiasa sangat dah. Mungkin sebab banyak sangat kes-kes yang lebih kurang sama kan. So dia orang macam yelah buat tak peduli ke apa, agaknya lah. Tantang dia fikir, alah jenayah macam gitu biasa lah tu. Jadi mungkin sebab itulah negara Romania ni adalah salah satu negara yang jenayahnya terbanyak di dunia tau. Ramai yang cakap Romania adalah salah satu negara yang paling tidak selamat di Eropah. Jenayah kat sana pun paling tinggi. Kadar pembunuhan pun antara yang paling banyak dekat sana. Tak selamat. Tak payah pergi. So sebenarnya ada juga tahu pihak media yang menyalahkan mangsa ni, menyalahkan Eureka atas kejadian ni tau. Jadi adalah seorang DJ radio tu, dia cakap Yuri ni berusaha bersungguh-sungguh nak belajar bahasa asing kan, nak pergi keluar negara macam tu, tapi dia sendiri macam tak ada akal yang sihat, tak waras katanya. Dah tu, dia cakap dia tak faham macam mana seorang wanita yang ada kat tempat asing boleh ambil teksi dengan orang yang tak dikenali. Dah tu, DJ radio tu cakap lagi yang Yuki ni adalah seorang wanita yang bodoh. Amboi, sedap cakap anak orang bodoh kan. Terus media Jepun sana balas kenyataan daripada DJ radio ni tau. Media Jepun cakap apa? Dia cakap Yuri tak bersalah sebab Yuri ni dia dibesarkan daripada negara yang aman dan juga selamat kan. Keselamatan dia tu dijamin. Sampaikan dia sendiri pun macam mudah nak percaya dengan orang. Tu sebab itulah bila Nikolai tadi tawarkan diri nak tolong, dia terus terima. So pada masa tu pihak media Jepun ni kritik organisasi yang handle pertukaran pelajar Yuri ni. Yelah yang uruskan latihan industri Yuri tu kan. Katanya pihak organisasi ni sepatutnya menghantar seseorang untuk jemput Yuri. Lepas tu yelah tunggulah dekat sana kan sampai dia jumpa dengan Yuri ni. Lagipun itu kan kali pertama Yuri jejakkan kaki dekat Romania sana. Dan dia pergi pun di bawah satu organisasi tau. Bukan kata pergi sendiri-sendiri macam tu. So pihak organisasi tu lah yang patutnya bertanggungjawab. Okey, lepas semua proses tu selesai, akhirnya diterbangkan ke Jepun. Dan lepas tu mayat dia dibakar dan juga dikremasi. Jadi majlis yang dia buat ni dihadiri oleh keluarga dan juga kawan-kawan dia lah. The end. Itulah dia kisah yang sangat menyayat hati kan. Salah ke dia nak kejar impian dia? Tak salah kan? Yang salahnya mungkin ialah bila dia percaya sangat dengan orang yang salah. Banyak pula salah kita ni. Jadi hati-hatilah ya. Orang yang dah lama kenal pun boleh bertindak kejam kan. Dah banyak sangat dah kes-kes yang kita cerita sebelum ni. Si pelakunya daripada ahli keluarga sendiri kan. So apatah lagi orang yang baru kita kenal. Lagilah patut berwaspada. Okeylah, saya rasa korang sendiri pun ada pendapat korang kan. So tinggalkan komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan baca walaupun tak balas. Kadang-kadang tu tekan je lah like, love gitu kan. Jadi macam biasalah kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.